Okey, nampak slide? Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang hindari rasuah. Okey, siapa yang ada buku teks boleh rujuk muka surat 44 44 hingga 48. Okey. Hindari rasuah ni berkenaan dengan hadis Kita ada hadis yang mengenai tentang hindari rasuah. Okey, hadis adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Cuba tengok gambar. Okey, tengok gambar tu. Apa yang kamu faham tentang rasuah? Okey, ada tak sesiapa yang tahu tentang rasuah ni? Cuba jawab soalan, siapa yang boleh jawab? Sementara kita start ni, tunggu kawan-kawan yang lain. Okey, siapa tahu? Apa itu rasuah? Ada tak yang tahu? Okey, kalau kita tengok kat sini penjawat awam kian sedar risiko rasuah. Tengok gambar yang ni. Di atas meja ada tangan tengah deal kan. Terima kasih, ucap terima kasih tu bawah. Bawah meja tu dia serahkan duit. Ada makna. Itu namanya rasuah tu. Yang kat atas ni dia bagi duit je. Ada beza ni antara rasuah dengan pemberian hadiah ke. Okey, jom kita tengok apa dia hindari rasuah. Okey. Seorang laki ke perempuan? Seorang dulu. Seorang lelaki, seorang perempuan lah cikgu nak dengar. Siapa boleh bacakan hadis daripada riwayat At-Tirmizi ni? Okey, seorang perempuan. Siapa nak baca? Boleh buka mic. Siapa yang ada di dalam kelas tu? Cikgu. Okey, siapa tu? Ya, Anis boleh. Nadira. Siapa tu? Anis Anis Nadira. Okey, Anis Nadira. Okey, cuba baca. Baca hadis tersebut. An Abdillahi bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi. Okey, apa maksud dia? Daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, bagus Anis. Okey, yang lelaki. Wakil daripada kelas lain pula. Okey, mana yang lelaki? Tadi lelaki Afif dah baca. Siapa yang boleh baca pula lagi satu ni? Hadis ni. Okey, siapa boleh baca? Boleh buka mikrofon. Siapa tu saya tu? Aaron. Okey. Okey, Aaron cuba. An Abdullah Abdillah. Amru Waqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi. Okey, maksudnya daripada Abdullah bin Umar telah berkata bin Amru berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, baiklah. Okey, daripada hadis ni riwayat At-Tirmizi yang daripada kawan-kawan kamu telah bacakan, an Abdillah bin Amru qala la'ana Rasulullah rashi wal murtashi. Daripada Abdullah bin Amru telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa maksud melaknat ni? Tak suka tak mengkeji pemberi rasuah dan penerima rasuah. Siapa yang memberi rasuah Rasulullah tak suka, dan yang menerima rasuah pun Rasulullah tak suka. Okey, baik. Intipati hadis. Okey, cuba tengok Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Tengok. Kalau kita bagi hadiah hari jadi. Contohnya ada hari jadi, kita bagi hadiah hari jadi. Adakah itu rasuah? Adakah itu rasuah? Boleh jawab? Tak. Okey. Kalau awak buat sesuatu kerja, kemudian cikgu bagi hadiah ganjaran, adakah itu rasuah? Tak juga. Ya, betul. Tak. Ada beza. Pemberian yang saya masukkan tadi ada beza. Kalau rasuah ni, kita beri sesuatu yang
kita beri sesuatu kepada seseorang untuk menutup kesalahan kita ataupun kita nak dapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu, benda yang salah tu kita nak membenarkan. Membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey. Contohnya, kita tengok contoh. Seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Susah tak boleh diri. Okey. Seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah duit kepada bos dia supaya dia ni dinaikkan pangkat. Dia bukan kerana kerja yang kuat, dia seorang pekerja yang rajin. Biasa pekerja yang rajin ataupun bersungguh-sungguh, bos nampak ni dia naikkan pangkat, bagi gaji lebih. Tapi ada seorang pekerja ni, dia nak naik pangkat cepat, dia bagi duit. Bos, naikkan saya pangkat bos. Saya dah lama kerja ni, gaji saya sikit je. Kalau saya naik pangkat, gaji saya banyak. Saya bagi bos 10,000. Contohlah. Dia sanggup bagi bos dia 10,000 semata-mata untuk nak naik pangkat. Itu namanya rasuah. Cara yang salah tapi dia nak dapatkan sesuatu tu, dia dia bagi orang duit. Macam tu. Okey, rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey. Untuk rasuah ni satu dunia lah. Kalau kita sebenarnya bukan agama kita je yang tak suka rasuah ni, bukan agama kita je, agama lain pun sebenarnya rasuah ni salah. Tapi kalau sebagai orang Islam, kita hendaklah berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Jadi tu hadis Rasulullah mengatakan siapa yang memberi rasuah dengan menerima rasuah ni akan dikejilah, akan dilaknat. Jadi adalah satu perbuatan yang salah dan di sisi undang-undang pun ada kesalahannya. Kalau seseorang tu melakukan rasuah, mereka boleh ditangkap, didakwa. Siapa tahu apa badan yang bertanggungjawab kalau kat Malaysia ni yang mengendalikan rasuah. Siapa boleh jawab? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Cuba siapa tahu? Ada tak yang tahu? Badan PDRM. Okey, PDRM polis. Ada satu lagi. Dia tukar depan tu. Ada RM tu betul. Salah. Apa? Mula daripada huruf tak boleh nak cakap, nanti kan dah tahu jawapan. SPRM. Yes, SPRM, Suruhanjaya Mencegah Rasuah Malaysia. SPRM. Kalau kat Malaysia, rasuah ni diguna pakai dalam undang-undang lah. Siapa yang buat salah, SPRM boleh tangkap dan barang-barang yang ada bukti-buktinya semua dia akan diambil kira lah dan didakwa. Kalau jatuh hukuman memang dah disahkan dia terlibat dalam rasuah, akan dikenakan denda lah. Ada dalam kanun keseksaan pula daripada dalam dia punya ni lah undang-undang. Tapi itu undang-undang dunia. Kalau di akhirat ada hukuman yang lain pula kerana ini adalah satu dosa. Jadi kita kena jauhi. Okey, sekarang mungkin awak tak nampak. Nanti dah besar kamu mungkin akan terdedah dengan perkara-perkara begini, jadi kita kena elakkan. Okey, baik. Kita tengok slide yang seterusnya, murid pengajaran. Kenapa tak boleh mendekati rasuah ni? Kita kena jauhi rasuah. Kerana cuba kita tengok poin nombor 2 dalam kotak nombor 2 tu, perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Tengok, sangat keji dan berdosa. Okay, poin yang ketiga tu, kotak ketiga, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal. Tengok, mendapat laknat, Allah marah, murka, dan juga mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Okay, yang keempat pula, tengok, rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar kacir. Betul, kalau semua orang tak ikut peraturan,
Tak mengamalkan ajaran yang baik. Mereka banyak merasuah. Benda yang salah dia jadi betul. Benda yang betul sepatutnya orang itu dia membunuh. Contohnya dia membunuh dan dia ditangkap dan dia bakal didakwa. Tapi dia upah peguam ke dia merasuah peguam. Dia putar belikkan, dia bagilah sejumlah rasuah ni, dia beri sesuatu tahu. Sejumlah wang ke banglo ke, contohlah banglo ke, wang ke, dengan harapan dia tak bersalah. Itu. Maksudnya dia beri sesuatu dan dia dapat sesuatu. Jadi itu adalah rasuah dan negara boleh jadi mundur, tak maju. Macam mana nak maju? Semua main tipu kan? Tak jujur dan akan jadi kucak-kacir lah. Jadi oleh itu setiap individu yang diberikan amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakan dengan penuh komitmen dan menjauhi rasuah. Okey, contoh kalau awak dalam sekolah, kita tak payah jauh-jauh lah, kita contoh dalam sekolah, dalam kelas, ketua kelas ke pengawas ke, dah nampak dah kawan awak ni buat salah. Contoh ni rasuah kecil-kecil lah agaknya. Kita tak nak lah macam ni. Contohnya dah nampak dah kawan awak ni menghisap rokok. Tak boleh. Okey, hisap rokok, kemudian kawan ni tak nak kena tangkap. Takut dengan Cikgu Rokia, dengan guru besar, dia rasuah kawan. Nanti kau janganlah cakap dengan cikgu, nanti aku bagi engkau. Balik nanti aku bagi engkau ni. Contohlah. Duit. Duit lah berapa, RM50. RM50 awak dapat besar kan. Kau jangan cakap dengan Cikgu Rukia tau. Kau jangan cakap dengan bapa aku, jangan cakap dengan mak aku, jangan cakap dengan guru besar. Aku hisap rokok ni nanti aku kena marah. Contoh. Nanti aku bagi duit. Kamu pun ambil duit tu. Jadi dan kamu pun tutup mulut. Benda tu salah. Tapi kamu tak jalankan amanah kamu dan tanggungjawab kamu. Kamu ambil pula duit tu, maka itu juga dikira sebagai rasuah kerana benda yang salah kamu benarkan. Ingat tu. Tu yang kecil-kecil. Jadi kita tak nak daripada awak kecil ni hingga ke besar lah kita bawa. Jadi bahaya sebab nanti dia akan mendidik kita menjadi orang yang tidak bertanggungjawab lah. Okey, baik. Jadi rumusan hari ini dia simple aja. Cuma kamu kena faham. Rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan juga Rasul yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, cikgu nak satu contoh lah. Siapa boleh fikirkan apa kesan yang buruk kepada individu seseorang tu? Okey, siapa boleh jawab? Kalau seseorang tu dia mengamalkan rasuah, apa kesan buruk kepada individu tu? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Individu ke Berlaku masyarakat? tidak jujur. Yes, nanti dia akan jadi seorang yang tidak jujur, tak amanah. Betul Afif tu? Ya saya. Betul. Betul. Orang lain? Siapa boleh jawab? Dibenci masyarakat. Yes, betul. Dibenci masyarakat. Orang tak suka kalau perkara yang benar kamu salahkan. Perkara yang salah kamu benarkan. Netizen kan, kalau kita tengok Facebook kan, orang kan banyak komen-komen. Jadi dia tahu awak buat sesuatu yang buruk, memang masyarakat membenci, tak suka. Okey, kalau daripada segi negara, siapa boleh jawab? Tadi siapa yang jawab? Masyarakat tu dibenci oleh masyarakat. Okey, bagus. Okey. Untuk kepada negara, siapa boleh bagi kesannya yang buruk kepada negara? Tadi pun saya dah cakap. Perempuan, mana ni yang lain? Siapa boleh beri kesan buruk rasuah ni kepada negara? Kalau ramai orang. Siapa tu? Ahmad Faiz. Ahmad Faiz, okey. Apa dia kesan buruk kepada negara? Penyeludupan secara haram. Ya, penyeludupan secara haram. Lain? Apa bila dah berlakunya penyeludupan secara haram? Apa akan jadi pada negara? Apa akan jadi pada negara? Negara akan menjadi maju ke? Jadi teruk, jadi mundur, kucar, kacir. Jadi sebenarnya dia banyak memberi kesan yang sangat buruk. Sebab tu Rasulullah
ingatkan kita supaya jauhi rasuah. Okey, boleh boleh faham ya semua? Okey, baik sekejap. Okey. Yang lain-lain faham senang aja sebenarnya. Tapi ada satu tugasan. Okey, seterusnya Okey, baik. Okey, selepas ni tugasan yang pertama kamu kena jawablah soalan kuis. Okey, untuk makluman, kuis soalan-soalan yang cikgu berikan semasa PDPR ni ataupun di dalam kelas sebelum ni soalan-soalan ke cikgu akan ambil markah dan terutamanya kita ni dalam PDPR kita tidak dapat bersemuka, kita menggunakan Google Form. Jadi tolong buat kerana ada markah untuk PBD. Jadi lepas ni cikgu akan bagi kerjanya. Okey, jawab kuis di link Google Form yang diberikan tentang hadis. Hari ini soalannya simple sahaja. Tak banyak. Sebab ada tugasan yang kedua iaitu projek mudah. Mudah aja. Cikgu bagi yang paling mudah, yang senang supaya kamu dapat markah. Cikgu kesian kat kamu ni. PBD kamu nanti takut sikit je markah. Okey, baik. 10 markah. Okey, 10 markah. Hasilkan frame hadis mengenai larangan rasuah secara kreatif. Ini wajib buat Ini adalah projek mudah bagi tahun 6. Paling simple. Contohnya saya ada bagi contoh. Okey, tu contoh saya buat macam bingkai digantung. Saya menggunakan apa-apa bahan yang ada di rumah awak tak perlu susah-susah. Kalau kamu nak gunakan kotak ke, kamu kreatifkan pun boleh, ada kotak-kotak yang dah lama tu ke, ataupun kat rumah ada kat lakat, boleh guna. Ataupun paling tak adalah cikgu, kertas je boleh. Kertas A4. Yes, kertas A4 pun Apa ada boleh. kat mana-mana. Apa kita lukisan awak pun boleh. Awak dah colour-colour cantik sikit, dah cantik dah. Okey. Jadi kamu tuliskan hadis tadi dan juga makna dia. Macam cikgu buat depan belakang ni. Kemudian cikgu buat penyangkut dia lah. Ni tulisan cantik sikit lah buat had. Kita ada belajar had kan. Okey. Buat tulisan had sikit. Okey. Kalau tak nak macam ni, awak nak buat macam frame ke bawah yang gantung-gantung ada ke bawah, terpulang pada awak. Yang penting frame hadis. Tajuk dia hadis hari ini tentang jauhi rasuah, iaitu hadisnya dan juga maksudnya. Okey, boleh tak semua buat? Ni wajib buat 10 markah. Senang sangat. Simple. Okey, semua kena buat. Wajib buat. Okey, seterusnya kita masuk ke taklimat ringkas. Okey, ni Cikgu Wan Fauzia boleh terangkan? Okey, kita ada untuk markah PBD ni mula-mula sekali program khatam Quran. Okey, antara awak yang kat dalam ni, dengar tak suara saya? Dengar. Okey, siapa yang rasa-rasa dalam masa terdekat ni dia khatam? Masa terdekat tau. Contohnya sekarang ni bulan 5, bulan 6. Okey, rasa awak khatam bulan 7 tu, awak boleh PM cikgu-cikgu awak, guru kelas awak yang ajar awak sebab kita nak terus ambil data. Kita takut PDPR ni berterusan sampai bulan 8. Target kita ni bulan 8 ni. Okey. Okey, untuk kelas 6 UTM awak boleh cakap dekat saya. 6 UTM pun boleh cakap dekat saya. Okey, yang lain cakap dengan cikgu awak. Okey, tu target khatam. Macam mana pun awak kena usahakan juga supaya khatam. Sebab kita cikgu-cikgu kat sini ada targetnya. Okey, saya harap tu awak faham. Okey, pasal PBD ni, okey, peratusan markah pentaksiran adalah seperti di bawah. Okey, pentaksiran yang kita buat hari itu 40%. Okey, tu awak dah jawab lah, dah tanda dah. Okey, video cabaran tu 30%. Masalahnya sekarang video cabaran ramai antara awak yang belum hantar. Betul. Saya pun dah tak tahu nak cakap macam mana sebab saya rasa video cabaran agama lah yang paling simple sekali. Betul. Awak hafal, awak rakam dan hantar. Kita pun tak nak awak rakam cantik-cantik sangat, tak ada. Awak just rakam je, bagi kat saya atau cikgu-cikgu lain. Lepas tu kita ambil dapat markah. Benda tu je 30%. Kalau awak tak hantar 30%
30% tu kosong terus. Ada banyak saya dah pilihan cakap banyak kali dah. Dah cakap banyak kali kan dah. Dah tak tahu macam mana nak cakap dah. Kita tak nak awak cantik pun tak payah. Betul. Yang Yang PM pun boleh. PM paling personal awak cakap begitu terus. Yang paling simple tu yang nombor 3 tu apa? Kemas rumah pun boleh kan? Buang sampah. Awak rakam dia, tak payah cakap-cakap pun tak apa. Kita hanya nak tengok apa yang awak boleh buat. Gitulah. Okey, lepas tu projek tu yang tadi tu awak kena buat 10%. Paling simple saya rasa. Ya, paling simple. Paling Ada kelas lagi simple susah. je. Dah siap? Okey, awak PM terus. Okey, quiz tu ada dalam UGF tu kadang ada. Itu quiz. Okey, kehadiran tu tengok kehadiran awak masa PDPR, masa awak dalam kelas. Okey, Sasiah tu saya rasa markah free je. Betul. Okey, keseluruhannya 100%. Sekarang ni masalah paling risau sekali ialah video cabaran yang lain UTM pun saya rasa tak sampai 15 orang yang hantar. 10 orang pun. Boleh nak cakap lah, paling teruk jugalah. Okey, sekarang ni antara awak cakap-cakap dengan kawan-kawan awak. Tolonglah buat benda tu. Paling simple aja nak cakap pun. Kalau tak boleh hafal 2, hafallah 1 sahaja pun jadilah. Ada untuk markah. kami dapat ada markah. Kalau tak dapat 30, kalau 1 surah pun dapatlah juga markah. Daripada markah awak kosong. Okey, ada apa awak nak tanya tak pasal PBD ni? Ada soalan daripada anak-anak murid? Saya buka soalan. Ke awak rasa susah sangat ke nak rakam ni? Siapa ada yang masalah? Siapa yang ada masalah, betul-betul ada masalah? Cikgu, awak tak periksa saya berapa? Markah periksa. Okey, markah periksa nanti cikgu masing-masing lah. Nanti untuk yang USM nanti saya akan share dekat grup kita lah. Grup kelas cikgu lah. Biasanya memang dah tanda. UTM pun saya dah tanda. Dah siap tanda dah. Awal lagi dah tanda. Sebab kita pun tak sangka PDPR ni. Panjang. Ya kan? Saya risau nanti kalau kita tengok kes ni agak tinggi. Saya risau kita PDPR ni panjang. Mungkin tak naik kelas, tak naik sekolah ni. Tak jumpa awak sampai tahun ni. Saya risau juga ni. Sebab kes tinggi sangat ni. Kita pun macam tahun lepas kami pun tak dapat berjumpa dengan budak tahun lepas darjah 6. Saya tak naklah sampai kita tahun ni. Tahun 6 habis tak lali tahu, tahulah. Salah-salah pun malah tak boleh salam dah. Gitu je. Jadi saya pun tak boleh nak bantu kamu kalau kamu tak bagi tahu apa masalah. Jadi boleh berhubung dengan cikgu-cikgu masing-masing. Kalau rasa awak ada masalah ke parents awak ada masalah betul-betul. Kita tak nak tak boleh awak 30% takut mencedaskan awak punya skor menengah nanti ni. Mana tahu nak masuk asrama. Gitulah. Sebab awak tahun 6, kalau tahun 5 kita ada setahun lagi. Betul. Dan kamu dalam cuti-cuti ni pun kamu kena belajar pandai menaim apa semua juga ni. Saya risau juga ni. Pandai sikit-sikit. Awak kena duduk-duduk ni pandai sikit-sikit taib. Macam mana awak sebab, nak. nanti ada ujian-ujiannya. Sebab kita tak ada UPSR. Kita tak ada UPSR ni yang kita takut ni. Apa benda yang nak ditahu kan. Jadi ini membantu kamu. Kita tolonglah. Jadi kamu kena tolong diri kamu. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ni yang saya kata tadi, ya, yang Ustazah Wan Fauzia dah beritahu. Target kita siapa yang belum khatam ni, siapa yang ngaji Quran lagi ni, harapnya bulan Ogos, paling tidak bulan Ogos. Kalau bulan September pun okey lagi, tak apa. Teruskan je. Okey, kalau diikutkan hari tu saya dah beritahu 3 hingga 4 muka surat satu hari. Kalau hari-hari baca setiap waktu solat, insya-Allah kamu boleh khatam. Bagi tak dengar. Tolong mengaji. Sekurang-kurangnya tingkatan 1 nanti dah tahu membaca Al-Quran. Cikgu sebelum hujung tahun nanti cikgu akan tengok siapa yang dah khatam sebab rekod kita akan dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah yang bahagian agama sebab darjah 6. Ya, PPD di daerah setengah tahun ni alhamdulillah tahniah
kita dah melepasi sasaran. Kita dalam 45 orang. Cumanya ada yang masih belum klik isi link ni. Okey, jadi untuk yang dah khatam, untuk yang dah khatam hari tu, buat semua bulan. Okey, nanti ada link yang cikgu berikan, rekod bacaan. Siapa yang dah khatam, yang belum isi lagi daripada bulan Mac sampai Ogos, tolong buat sudah baca satu-satu. Untuk UTM, UUM, Ustazah kamu dah settlekan. Tapi ada yang belum tau. Faris Daniel belum. Sebab dia baru cakap itu terdepan pandang. Baru cakap. Okey. Nanti ada yang dah memang dah siap. Tanya cikgu. Untuk USM rasanya semua dah hari tu. Kalau belum nanti saya semak lagi. Okey. Saya akan ikut peringkat tau sebab untuk khatam, untuk yang dah khatam dia kena tanda semua. Sampai bulan Ogos. Kemudian sudah baca. Dia satu-satu submit, lepas tu masuk lagi, submit, masuk lagi. Kalau untuk yang membaca Al-Quran, dia belum khatam, dia membaca Al-Quran. Okey, bulan Mei nanti ni, ni dah hujung dah ni. Jadi besok dah start cuti kan. Besok saya bagi link siapa yang membaca Al-Quran, klik bulan Mei, kemudian klik juzuk. Makan dah makan. Kalau bulan Mei dia sampai juzuk 15. Nanti masak lagi. Okey, kalau bulan Jun, kalau siapa yang dah lepas daripada juzuk 15, boleh klik seterusnya. Jun dia sampai 20. Julai sampai 25. Ogos sampai 30. Siapa yang dah juzuk 28, 29, boleh klik satu-satu sampai bulan Ogos. Ingat bulan Mei. Dah khatam dah tu. Ya, betul. Saya harapkan tu sebabnya data kamu ni dibaca. Dan kami ada rekod tasmik. Siapa yang nak tasmik dengan cikgu kamu, bagi tahulah, tanya. Supaya sebenarnya saya lebih suka yang lemah-lemah ni untuk tasmik. Yang dah baca Quran ni teruskan membaca Al-Quran. Tapi yang dalam ni tak ada yang ikhlas pula ni. Itulah masalahnya. Susah. Kami ni susah nak tolong. Yang kami ni cikgu ni nak tolong. Takut dia tak ngaji, dia lupa. Yang baca Quran ni saya harap sangat targetnya biarlah khatam. Bukan untuk kami. Kami yang untuk dapat data je. Untuk Form 1 nanti kesian kat awak Form 1 nanti. Nanti kalau kamu tak boleh baca Quran, nanti bila cikgu sekolah menengah cikgu sekolah tu salahkan kita orang ni. Ya, cikgu sekolah menengah sangat garang. Kami ni baik lagi ni. Jadi kami ni nak tolong. Kami tak naklah anak-anak murid kami sekolah kampung Melayu membawa nama yang buruk. Kita nak anak-anak kampung Melayu semuanya membawa nama yang baik. Untuk diri kamu juga sebenarnya baca Quran dapat pahala. Jadi tolong kalau boleh ikut jadual yang cikgu bagi ni, satu hari 3 hingga 4 muka surat, insya-Allah. Boleh khatam, insya-Allah. Kena pushlah diri tu.